Di dalam hadis yang lain, Nabi kata, At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Dalam hadis Tirmizi. Peniaga yang benar, yang amanah akan berada bersama dengan siddiqin. Bersama dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada. Dengan para nabi, para siddiqin, kita tahu Abu Bakar Siddiq, orang yang benar membenarkan Nabi, dan para syuhada. Besarnya para ulama surah hadis kata, macam mana hebat sangat peniaga ni yang Allah bagi kepada peniaga. Kerana untuk nak jadi peniaga mudah, tapi dia kata at-tajir as-saduq al-amin, yang benar dan amanah. Peniaga boleh lah, tapi nak benar dan amanah ni, dia memerlukan kesungguhan. Meniaga sikit-sikit kacang putih boleh lah, timbang kacang putih kan. Tapi bila meniaga yang complicated ni, membabitkan macam-macam ni, dan ini tidak mudah. Sebab tu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Mustadrak, kata, At-tujjar yub'atsu yawmal qiyamati ma'al fujjar illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa zalik. Peniaga dibangkitkan pada hari kiamat kelak bersama orang yang jahat. Oh, tadi hadis tadi okey. Tadi lega kita dengar. Mari dia. Kecuali Nabi kata orang yang bertakwa. Wa barra wa sadaqa dzalik, dan kemudian buat kebaikan dan benar dalam urusan perniagaan dia. Supaya nak jadi jujur, bagi membezakan perniagaan kita dengan perniagaan orang yang tidak beriman dengan Allah. Dan Nabi, sebagai Nabi, ambil berat benda ni. Nabi pergi ke pasar. Tengok semua hadis yang kita tahu. Kan Nabi masukkan jari dia dalam hadis Muslim. Makanan tu basah, kering di atas. Ma hadha ya sahib at-ta'am. Nabi kata benda ni. Kan? Dia kata asabatu sama. Kena hujan. Nabi kata fala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas. Kenapa tak letak di atas supaya orang nampak? Kata benda ni basah. Man ghasya falissa minna. Siapa yang tipu, dia bukan di kalangan kami. Secara niaganya macam betul tapi dia punya ramai. Yang ni niaga untuk orang kampung ni, nak selalu buat contoh simple. Orang jual ikan kan. Betul dia tak tipu, tapi pinggan ikan tu dia naik ke atas, dia bubuh ikan, nampak macam banyak. Pasal kan? Kan bila kita beli orang rupanya sikit dia. Ana sembang dengan pasal hari tu ada komplain pasal daging. So geng-geng daging ni, geng-geng kartel ni adalah minta buat perjumpaan. Jumpa. Dan ada juga sebahagian macam-macam jumpa. Tapi saya ingat salah sebahagian ada pihak yang jumpa ni, saya ingat. Dia cerita, dalam cerita bab lain, tapi dia cerita satu benda yang dia kata ini dia nak bagi tahu. Orang yang beli daging di pasar, kita pergi beli daging gantung, kita beli 1 kilo, 2 kilo. Dia bila potong, dia potong daging fresh sentiasa tak cukup. Untuk top up yang tak cukup tu, dia ambil yang dah potong siap dah. Dia letak. Dia kata itu adalah benda yang berlaku standard. Yang dia tambah yang tak cukup di atas daging potong, itu daging import. Daging import tu 1 kilo berapa ya? Yang fresh tu yang mahal. Dia kata sebenarnya hak tambah tu, kebanyakan peniaga yang tak amanah, itu memang daging import. Jadi kalau kita beli 2 kilo,
mungkin suku kilo daging import. Dia dah save lah di situ. Zahirnya daging lah. Dah masuk campur-campur. Yang ni orang rasa, mungkin kita makan yang ni tadi sedap sikit, ni kurang sikit. Dah mana orang nak perasan lah. Sebab tu nak menjadi benar dan jujur tidak mudah. Itu dulu. Dalam bab sunnah ke apa? Sunnah berniaga ni jujur. Anda selalu sebut kat kawan-kawan berniaga di restoran. Ni, kawan ni. Sunnah dalam perniagaan restoran ni bukan pakai lebay. Bukan pakai kopiah. Bukan masuk kedai ada ayat Quran. Ni tak. Sunnahnya ialah makanan yang bersih. Kualiti yang sepatutnya dengan harga tu. Kalau kedai semua ayat Quran apa semua, makanan dia sendiri pun tak makan macam tu. Bersiang ikut dan je, ikan tu. Itu tidak sunnah. Itu tidak Islamik. So kita kena tahu apa yang core dan apa yang hanya merupakan decoration kepada yang perniagaan itu. Apa sunnah yang betul dalam perniagaan ini? Mudah-mudahan dengan usaha sahabat-sahabat semua yang terlibat dalam perniagaan, kita akan ada rangkaian perniagaan. Dia perlu ada, mungkin anak-anak muda ni boleh buat. Mungkin yang dah tua-tua, dah tycoon dah, dia payah nak ikut. Tapi yang muda ni boleh buat rangkaian peniaga Muslim. Yang bukan soal kerana kita beragama Islam saja, tapi diterapkan nilai-nilai amanah, kesalehan. Bukan saja nak jadi peniaga di dunia, tapi supaya bersama dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. So itu jadi semangat kita juga supaya kita we must support Muslim society in this country dengan menghasilkan by having good products dan control market supaya kita akhirnya kita tak boleh diperkotak-katikkan oleh orang lain, insya-Allah.